Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sawah Nur Izzati binti Syuhaimi, kad metrik di 202010940226. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan ahli kumpulan 2 yang terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Syafiq Ilham, Sudim Yong, Nur Intan Wahida, Nur Syuhada Washani dan saya Sawah Nur Izzati. Untuk tugasan kali ini, kami akan membentangkan berkaitan dengan negara yang sedang membangun, negara maju dan negara mundur. Seterusnya, saya akan berkongsi beberapa maklumat berkenaan negara yang sedang membangun dan pilihan negara bagi subtopik ini adalah negara Indonesia. Seterusnya, saya akan kongsikan dua faktor penyebab kemiskinan di Indonesia. Faktor pertama adalah peluang pekerjaan yang terhad. Akibat daripada peluang pekerjaan yang terhad akan membawa impak yang akan menyebabkan kemiskinan di negara ini dan juga menjadi penanda awas kemiskinan di sesebuah negara. Semakin ramai pengangguran, semakin banyak punca kemiskinan di negara ini, malah ia juga boleh menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan ketidaktentuan dalam hala tuju politik. Oleh itu, untuk faktor kedua adalah tingkat pendidikan yang rendah. Ini akan mengakibatkan seseorang itu cenderung dalam kurang memiliki keterampilan, wawasan dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Sementara itu, pendidikan adalah modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan pada masa hadapan. Seterusnya terdapat dua langkah-langkah penyelesaian kemiskinan di Indonesia. Langkah pertama, meningkatkan peluang pekerjaan. Ini merupakan salah satu punca kemiskinan yang menyebabkan jumlah pengangguran semakin meningkat. Oleh itu, dengan menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan, ini dapat membantu sedikit sebanyak masalah pengangguran di negara ini. Malah, bukan sahaja pihak kerajaan yang perlu menyediakan peluang pekerjaan, bahkan pihak swasta juga perlu menyediakan peluang pekerjaan yang sama rata. Dengan itu, Indonesia telah melancarkan program pekerjaan layak nasional yang merupakan satu program peluang pekerjaan untuk negara ini. Seterusnya, langkah kedua, meningkatkan kualiti pendidikan. Kualiti tinggi yang merupakan salah satu punca dan cara untuk mengatasi kemiskinan. Oleh itu, kerajaan hendaklah menyediakan lebih banyak kemudahan pendidikan dan juga hendaklah menyediakan beasiswa kepada pelajar yang kurang berkemampuan. Dan ini merupakan satu langkah yang tepat untuk mengatasi tahap pendidikan yang rendah. Justru dengan itu, pemerintah telah mewujudkan program Keluarga Harapan PKH, program Indonesia Pintar PIP, program Percepatan Pencegahan Anak Kerdil. Program ini diwujudkan adalah untuk memutuskan kemiskinan dan mencegah kemiskinan di negara ini. Sekian itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Apakah 5 cadangan lain bagi mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia? Yang pertama, membuka peluang pendidikan yang sama rata. Hal ini kerana pendidikan memberi akses kepada peningkatan celik huruf rakyat dan peningkatan status sosial dan ekonomi bagi rakyat di Indonesia. Terdapat jurang yang besar pendidikan di dalam dan luar bandar yang menjadi penghalang untuk rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan yang terbaik. Contohnya di Singapura, rakyatnya memperoleh peluang pendidikan yang sama rata kerana pendidikan telah menjadi sumber utama untuk mengkaji ideologi, lebih-lebih lagi berkaitan pembangunan untuk memperkasakan individu yang menyumbang kepada peluang pekerjaan, mengurangkan kadar buta huruf dan melahirkan rakyat yang berpengetahuan luas serta meningkatkan kualiti hidup tanpa kemiskinan. Cadangan yang kedua, perkongsian kepakaran kesihatan. Sistem kesihatan awam amat penting bagi sesebuah kerajaan kerana menyumbang bukan hanya kepada kesejahteraan rakyat tetapi juga meningkatkan kualiti tenaga kerja yang penting dalam membuka rantaian bekalan kewangan. Misalnya, Memorandum Persefahaman MOU antara Persekutuan Penjagaan Kesihatan India (NATHEalth) dan Persekutuan Penjagaan Kesihatan Afrika (AHF) telah ditandatangani pada 12 Disember 2020. Perkongsian antara NATHEalth dan AHF merupakan langkah penting untuk mencipta trajektori serba baharu dalam membina ekosistem penjagaan kesihatan yang teguh pada masa hadapan. Platform merentas desa yang memecah laluan seperti perkongsian pertukaran kemahiran, teknologi, penyelidikan, pendidikan perubatan serta merapatkan jurang dalam sistem kesihatan. Cadangan yang ketiga ialah mentransformasikan sektor pertanian. Seperti yang kita sedia maklum, Indonesia merupakan negara yang bergantung kepada sektor pertanian. Namun begitu, sektor pertanian
kurang memberi impak yang tinggi dalam menyumbang kepada KDNK Indonesia kerana kelemahan kepakaran dan kekurangan alatan moden. Indonesia perlu mengambil contoh seperti Korea Selatan yang mentransformasikan sektor pertanian mereka dengan perkongsian industri moden dalam pertanian pintar iaitu smart farming. Korea Selatan juga telah memperkenalkan teknologi pertanian pintar ke Kuwait semasa forum Smart City 2021. Indonesia juga perlu mengambil peluang ini untuk membuat delegasi dua negara antara Indonesia dan Korea Selatan agar sektor pertanian berkembang maju serta dapat mengurangkan beban kehidupan yang mencabar. Cadangan yang keempat, memperluaskan program pembangunan. Kekurangan program pembangunan daripada kerajaan Indonesia telah menyebabkan Indonesia mempunyai kadar kemiskinan pada 10.1% sehingga tahun 2021. Hal ini kerana program pembangunan yang lembam dan kurang memberi impak yang besar sehingga menyebabkan rakyat Indonesia menderita kemiskinan. Oleh itu, negara China telah mengambil 5 langkah termasuk meningkatkan ekonomi untuk menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan, memindahkan penduduk miskin dari kawasan yang kurang kemudahan, mengimbangi kerugian ekonomi yang berkaitan dengan mengurangkan kerosakan ekologi, meningkatkan pendidikan di kawasan kemiskinan dan menyediakan allowance sara hidup melalui program pengurangan kemiskinan berorientasikan pembangunan sehingga China telah berjaya mengeluarkan hampir 800 juta daripada kemiskinan. Cadangan yang kelima, memperkasakan sektor pelancongan. Infrastruktur di Indonesia masih kurang memuaskan dan sistem pengangkutan darat yang kurang efisien. Isu keselamatan juga menjadi kebimbangan kepada pelancong yang datang dan pengurusan imigresen yang sangat lemah. Oleh itu, Indonesia juga boleh mengikuti jejak Emirat Arab Bersatu UAE yang memudahkan proses pelancongan sehingga dinobatkan sebagai Powerful Passport tanpa visa daripada 113 buah negara dan 54 buah negara memerlukan visa diketibaan kerana mempunyai sistem keselamatan yang tinggi dan canggih. UAE juga menitik beratkan dari perspektif ekonomi, dalam kita, kemudahan makanan terbang, kemudahan mendapatkan makanan di medan selera, penginapan, kebersihan persekitaran dan penyediaan perkhidmatan yang baik terhadap pelancong sehingga menjadi hak pelancong. Seterusnya kita ke negara maju iaitu negara Jepun. Terdapat dua faktor penyebab kemiskinan di negara Jepun iaitu yang pertama, ketidakstabilan pekerjaan dan pengangguran. Yang kedua, diskriminasi pekerjaan. Ketidakstabilan pekerjaan dan pengangguran. Pengangguran adalah punca langsung kemiskinan dan individu yang sedang menganggur atau mencari pekerjaan secara amnya lebih berkemungkinan menjadi miskin. Menurut Komamura, sebagian isi rumah berpendapatan rendah mempunyai risiko lebih tinggi bagi mereka yang menganggur berumur lewat 30-an dan lewat 50-an. Kadar pengangguran telah meningkat pada tahun 2020 pada 2.97% berbanding pada tahun 2019 iaitu 2.4%. Ini mengakibatkan sebahagian besar pekerjaan telah beralih kepada bentuk pekerjaan tidak tetap ataupun irregular. Pengangguran belia berumur 15 hingga 24 tahun telah meningkat daripada 3.58% pada tahun 2018 kepada 3.89% pada tahun 2019. Manakala peluang pekerjaan tetap berkurangan sehingga menyebabkan keadaan pekerjaan menjadi lebih tidak stabil dan semakin teruk. Faktor yang kedua, diskriminasi pekerjaan. Mengikut tinjauan mengenai penggunaan negara yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Buruh dan Kebajikan Jepun, MHLW, terdapat sekitar 1 juta isi rumah ibu tunggal di Jepun menunjukkan bahawa 83% ibu tunggal masih lagi bekerja. Jurang pendapatan Jepun antara jantina dan jenis pekerjaan masih lagi ketara, iaitu gaji purata seorang wanita adalah sekitar 65.7% gaji lelaki dan gaji separuh masa adalah 51.5% daripada gaji pekerja tetap. Hanya 24.4% mempunyai kontrak tetap manakala 40.9% bekerja sebagai separuh masa dan secara kontrak sementara. Purata pendapatan bulanan ibu tunggal termasuk faedah penjagaan anak adalah sekitar 2.7 juta yen
setahun di Osaka, iaitu 1/3 daripada purata isi rumah yang mempunyai satu anak, sekitar 7 juta yen. Seterusnya, langkah-langkah penyelesaian kemiskinan di negara Jepun ialah faedah pengangguran. Insurans sosial di Jepun melibatkan kesihatan, pencen dari bekerja, pengangguran dan pampasan jika mengalami kemalangan semasa bekerja. Insurans ini ditolak daripada gaji bulanan setiap pekerja. Kemudian, langkah kedua ialah mewujudkan undang-undang anti-diskriminasi. Jepun telah mewujudkan undang-undang anti-diskriminasi terhadap jantina dengan pendapatan, diikuti dengan waktu bekerja, keadaan bekerja, kewarganegaraan, serta kepercayaan masing-masing. Undang-undang itu juga termasuklah perlindungan terhadap gangguan kepada wanita. Baiklah, untuk cadangan yang pertama, iaitu memberikan hak-hak perlindungan sebagai pekerja. Negara Qatar telah mengamalkan perlindungan hak sebagai pekerja yang diwujudkan oleh kerajaan mereka mengikut piawaian yang ditetapkan. Perlindungan hak tersebut termasuklah Undang-Undang Buruh, Hak Pekerja, Rumah serta Pekerja Berkaitan Domestik. Jepun haruslah memberikan fokus terhadap hak-hak sebagai pekerja agar kestabilan pekerja terjamin dan kadar pengangguran dapat dikurangkan. Untuk cadangan yang kedua, memberikan hak sama rata peluang pekerjaan tanpa mengira jantina. Pelbagai cara yang telah dilakukan oleh negara Australia untuk mencapai kesamarataan jantina di dalam pekerjaan. Menurut statistik Workplace Gender Equality Agency, direkodkan sebanyak 19.4% CEO di Australia adalah wanita, 12% cuti penjagaan utama diambil oleh lelaki serta 38.7% pekerja sepenuh masa adalah golongan wanita di Australia. Negara Jepun haruslah memperkasakan hak sama rata peluang pekerjaan tanpa mengira perbezaan jantina. Cadangan lain yang ketiga ialah meningkatkan sistem kebajikan. Negara Perancis merupakan salah satu negara yang mengutamakan kebajikan dan perlindungan sosial, iaitu melindungi orang ramai daripada mengalami risiko kemiskinan. Sistem kebajikan tersebut termasuklah jatuh sakit, bersalin, pencen dan pengangguran. Sistem kebajikan seperti ini haruslah dinaik tarafkan di negara Jepun untuk membasmi kemiskinan. Cadangan lain yang keempat ialah memberikan perlindungan terhadap gelandangan. Menurut kajian yang dilakukan oleh Yuki Sekine daripada Kobe University pada tahun 2006, seramai 70.4% yang telah kehilangan tempat tinggal tetapi masih bekerja akibat kemerosotan ekonomi. Jepun boleh mengambil contoh daripada negara Finland iaitu membina perumahan nasional kepada gelandangan tanpa prasyarat untuk membantu mengurangkan kadar gelandangan dan kemiskinan. Cadangan lain kelima ialah meningkatkan gaji minimum pekerja. Salah satu masalah kemiskinan di Jepun adalah disebabkan gaji minimum yang tidak mencukupi, menyebabkan mereka terpaksa melakukan hutang yang berganda demi kelangsungan hidup. Tidak seperti negara Switzerland, pendapatan minimum bagi pekerja Switzerland ialah sebanyak 6,000 hingga 9,000 Swiss franc. Pendapatan minimum ini boleh menyewa 2 hingga 3 bilik tidur, makan di restoran setiap hari, serta bercuti setiap hujung minggu. Pendapatan seperti ini menyebabkan Switzerland merupakan salah satu negara bebas hutang. Jepun haruslah meningkatkan gaji minimum setiap pekerja untuk mengelakkan krisis keuangan yang sedang dihadapi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nusyara Roshani binti Ibrahim akan berkongsi mengenai negara mundur iaitu negara Kongo, di mana kira-kira 50% penduduk mereka hidup dalam kemiskinan. Terdapat dua faktor kemiskinan negara Kongo. Yang pertama adalah peperangan. Pertempuran di utara Katanga dan Kasai mengakibatkan kemusnahan kampung, krisis pelarian dan kekurangan makanan. Jalan raya dan landasan kereta api juga ditutup akibat daripada pertempuran tersebut. Pengangguran di ibu negara mencapai 50%. Seterusnya, askar meminta terak syarikat menghalang pengedaran benih dan baja untuk pertanian komersial. Hasil untuk tanaman kontan seperti kopi dan kapas juga merosot, begitu juga hasil untuk bahan makanan penting seperti ubi kayu. Faktor yang kedua adalah tidak mempunyai akses yang cekap kepada sumber air bersih atau sanitasi. Kawasan luar bandar paling terjejas di luar negara kerana terdapat ramai orang yang tidak mempunyai akses yang cekap kepada sumber air bersih atau sanitasi. Telaga artesis atau sumber air yang tidak jelas menyumbang lebih daripada 20% daripada semua akses air di seluruh negara. Di samping itu, terdapat sedikit peningkatan di kawasan bandar. Kebanyakan penduduk, hampir 1.5 juta, tinggal di penempatan yang tidak dirancang dengan prosedur sanitasi yang sedikit atau perumahan yang mencukupi di seluruh dua bandar terbesar di negara Kongo, iaitu Brazzaville dan Pointe-Noire.
Seterusnya, langkah-langkah penyelesaian kemiskinan di Kongo. Langkah yang pertama adalah projek The View Cepat. Kerajaan telah mengorak langkah besar dalam usaha mengatasi pelbagai isu sejak 2001 lagi. Oleh itu, ia mencipta projek The View Cepat dengan tujuan untuk memodernkan masyarakat secara keseluruhan. Pelan itu juga bertujuan untuk mengindustrikan ekonomi untuk membantu Kongo mendapat kedudukan antarabangsa. Seterusnya, meningkatkan pekerjaan dan prestasi ekonomi melalui projek bangunan berskala besar dan kerjasama antarabangsa sesuai dengan matlamat kerajaan. Langkah yang kedua adalah mengusahakan rang undang-undang. Parlimen mengusahakan rang undang-undang yang akan memperbaharui kod perlumbungan negara dan menaikkan royalti yang terhutang kepada kerajaan ke atas logam standard daripada 2% daripada nilainya kepada 3.5% dan mengenakan 5% untuk logam strategik. Bagaimanapun, Presiden Joseph Kabila masih belum menandatangan rang undang-undang tersebut. Oleh itu, berpuluh-puluh firma mengancam untuk mengurangkan usaha mereka dalam industri perlumbungan Kongo kerana tuntutan tidak adil ini. Selain itu, pegawai Kongo berkata baik pulih kod itu dalam kerja-kerja sejak 2002 sudah lama tertunggak dan itu adalah untuk memastikan negara itu mendapat pulangan sewajarnya daripada sumbernya sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, antara 5 cadangan lain untuk membasmi kemiskinan, contohnya didapatkan daripada negeri China yang berpendapat bahawa, pertama, merapatkan jurang pendidikan. Presiden China Xi Jinping kerap kali menegaskan akan kepentingan untuk merapatkan jurang pendidikan antara kawasan luar bandar dan bandar. Belanjawan Pusat Negara China telah memperuntukkan bilion yuan sebagai subsidi bagi menyokong pendidikan terutamanya di kawasan luar bandar. Sebagai contoh, kesemua pelajar-pelajar dari isi rumah luar bandar miskin diberikan allowance sara hidup dari kerajaan untuk menyokong pengajian mereka. Hal ini kerana Xi Jinping beranggapan bahawa memberi pendidikan yang baik kepada kanak-kanak luar bandar adalah penting untuk menghentikan kemiskinan daripada diwarisi generasi akan datang. Seterusnya adalah memberi fokus kepada pembangunan sektor agrikultur. Bagi membasmi kemiskinan, kerajaan China berterusan memberi fokus kepada pembangunan sektor agrikultur yang ditunjukkan dalam pelaksanaan program pembangunan agrikultur nasional. Dasar ini secara tidak langsung memberi impak positif dalam membantu masyarakat, khususnya golongan petani yang jumlahnya menjangkaui 1/4 daripada keseluruhan warga China. Program ini juga telah banyak membantu wilayah mundur untuk bangkit dan mengejar pembangunan, seterusnya membasmi kemiskinan rakyat. Selain itu, penekanan kepada aspek takdir urus sosial adalah salah satu cadangan daripada kerajaan China untuk membasmi kemiskinan. Kerajaan China telah melaksanakan program membasras kemiskinan dengan mewujudkan rangkaian pengurusan ke arah itu. Strategi ini tertumpu kepada pengurusan di peringkat lokal dengan menyasarkan pengampunan kemiskinan. Pasukan terlibat dalam rangkaian pembasmian kemiskinan digerakkan di setiap lokaliti dan bekerjasama dengan masyarakat tempatan. Hal ini bagi untuk memudah cara pengurusan kemiskinan. Hubungan mutualiti antara pemerintah dan rakyat juga telah banyak membantu dalam membasmi kemiskinan. Kaedah ini secara terus dapat membasmi dan menganalisa taraf kemiskinan rakyat dengan lebih dekat. Seterusnya, cadangan daripada kerajaan China yang keempat adalah memperkukuh Dasar Perlindungan Sosial Nasional. Dasar Perlindungan Sosial Nasional dari kerajaan China berpendapat untuk menyempurnakan sistem jaminan sosial terhadap golongan pekerja bebas bagi memperluas perlindungan insurans pengangguran, kecederaan berkaitan kerja dan bersalin serta merealisasikan skim perlindungan yang lebih adil bagi menjamin kehidupan rakyat. Presiden China juga menekankan usaha pembangunan jaminan sosial yang berkualiti tinggi perlu dimantapkan supaya lebih ramai rakyat dapat dilindungi oleh sistem jaminan sosial, seterusnya membasmi kemiskinan. Cadangan yang terakhir sekali ialah pembangunan infrastruktur di luar bandar. Sebagai contoh, pemerintahan kerajaan China telah membelanjakan bilion yuan untuk meningkatkan pembangunan pusat-pusat kesihatan rakyat. Seperti diberitakan, pelaburan itu telah difokuskan kepada pembangunan infrastruktur luar bandar. Kerajaan China juga telah memberi akses kepada kesemua golongan etnik, wilayah dan agama untuk menikmati keadilan sosial dan menggunakan infrastruktur yang disediakan.